Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku hadirin umat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia Allah. Kita masih menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam rumah-rumahnya. Bersama kita melaksanakan kewajipan, sama-sama kita niat i'tikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah atas kesempatan ruang yang diberikan oleh Allah, sedikit perkongsian mengenai ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Percayalah tuan-tuan, dalam serba kekurangan, dalam serba kepenatan, kita masih diberi ruang oleh Allah. Ini nikmat yang paling besar yang sekali Allah Taala berikan kepada kita, yang mana nikmat ini wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah SWT, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan seperti biasa. Sama-sama kita akan baca suratul Kahfi ayat 1 hingga 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan dapat rahmat dan taufik serta ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Temuan kita yang terakhir tuan-tuan, alhamdulillah kita telah selesai pada dosa yang ke-20 pada muka surat 116, iaitu menceritakan tentang lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Di antara salah satu bahagian yang telah kita bicarakan berkenaan dengan LGBT. L itu lesbian, G itu gay, B itu bisexual, T itu transgender. Jadi sebelum ni kalau tuan-tuan masih ingat, kita dah bicara bab zina, kita dah bicara bab liwat, dan hari ni kita dah selesai tengok pada cerita transgender. Satu benda yang semakin hari semakin banyak tuan-tuan. Kita tengok pun kita boleh tahu tuan-tuan. Biasalah kita ni laki tengok laki kenal. Orang perempuan tengok orang perempuan dia kenal. Kalau dia tengok tu nampak macam dia tapi bukan dia, dia boleh tahu. Kan? Naluri kita ni sama tuan-tuan.
Tambah pula ada pada lelaki dan perempuan beberapa kelebihan yang masing-masing hanya ada pada jantina masing-masing. Contoh pada orang lelaki pada halkum dia, orang perempuan pada keadaan dada dia. Jadi masing-masing ada keadaan. Kita tengok tu pun kita boleh tahu tuan-tuan. Ini perkara yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Nabi SAW. Bagaimana diceritakan puak-puak macam ni tuan-tuan, kalau tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti mereka akan menerima kutukan dan azab yang cukup keras dan berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda ni antara benda-benda yang melanggar fitrah kejadian Allah. Tuan-tuan, bila kita sebut fitrah kejadian, kita pun masih ada dalam Syawal tuan-tuan. Bila Syawal ni kita sinonim dengan Aidilfitri. Fitri itu bermaksud fitrah. Jadi bila kita nak balik kepada fitrah ni tuan-tuan, fitrah apa yang kita nak balik sebenarnya? Fitrah apabila kita kembali mengikut apa yang diminta oleh Tuhan kita. Tuan-tuan, tuan-tuan kerja. Tempat kerja tuan-tuan mungkin tak sama dengan saya. Masing-masing dia ada tata cara yang berbeza. Mungkin tempat kerja tuan-tuan ada shift. Ada hari kena masuk pagi, ada hari kena masuk petang. Macam saya normal. Ada ketika dipanggil hari cuti kena pergi. Dia ada time masuk, time keluar. Dia ada kita punya objektif. Dia ada kita punya kerja. Masing-masing ada bahagian dia. Kalaulah tuan-tuan tak buat kerja mengikut apa yang telah diminta, yang telah ditetapkan, maksud dia disiplin kerja tuan-tuan ni out. Apakah kesan yang kita akan dapat tuan-tuan? Pertamanya mungkin kita akan menerima satu keadaan orang tak suka kat kita. Rakan-rakan sekerja, bos dan sebagainya. Kita akan mula jauh daripada kesukaan orang. Dan lama-kelamaan kalau kita teruskan dengan benda tu juga tuan-tuan, tak mustahil kita akan dibuang daripada pekerjaan tersebut. Agama ni benda yang sama. Bila kita mengaku la ilaha illallah, fitrah kita ialah ikut apa yang diminta oleh Allah berdasarkan terjemahan kepada taqwa, iaitulah buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Kalau kita buat tuan-tuan, kita ikut walaupun serba kekurangan, walaupun serba kepayahan, kita tahan diri. Benda yang diwajibkan kita laksanakan, benda yang diminta tinggal kita cuba jauhkan tuan-tuan. Apa yang Allah Ta'ala akan bagi kat kita? Allah sebut banyak dalam Quran. Bahkan Nabi SAW sendiri pun cerita tuan-tuan, akan diberi kebahagiaan dan kejayaan dunia dan akhirat. Akan tetapi kalau kita langgar, perintah yang suruh buat kita tak mau buat, benda yang Allah Ta'ala suruh tinggal kita buat selalu tuan-tuan, tak mustahil kita akan dikeluarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fitrah tuan-tuan. Tak dapat tidak tuan-tuan. Beruntunglah kita hari ini tuan-tuan sampai sekarang, dan kita harap sampai akhir hayat sehingga ke penghujung syurga kita tuan-tuan, kita tetap berpegang dengan la ilaha illallah. Di luar sana ramai lagi yang tak berpegang dengan la ilaha illallah. Kita doakan moga Allah pertahan hidayah kita dan bagi hidayah kepada semua orang tuan-tuan. Maka bila kita dah ada la ilaha illallah, tolong pertahankan, tolong perjuangkan dengan cara ikut. Kita boleh tuan-tuan bangun pagi, kadang-kadang kita kerja pukul 7, mai kita bangun 6.30 tuan, kita jadi resah dah. Oh, terlambat dah, bangkit kelang kabut habis, marah anak isteri pun semua, awak tak kejut lah apalah. Tapi bila kita duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 6.30 ni subuh, masjid-masjid dah habis sembahyang dah, awak kita tak rasa bersalah. Oh tak apa, subuh ada lagi. Pasal apa kita boleh fikir macam tu? Sebab kita ni tak betul-betul nak balik pada fitrah. Kalau tempat kerja kita kena masuk syak pada waktu dia, pasal apa solat kita tak boleh syak pada waktu dia? Sedangkan tempat kerja tak ada orang panggil kita pun, kita sendiri yang berjaga-jaga tengok waktu dia. Tapi untuk berjumpa dengan Allah sehari 5 kali ada panggilan. Kenapa ramai tak sahut panggilan Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nampak tak? Inilah fitrah. Jadi antara fitrah Allah jadikan kepada kita sebagai keseronokan untuk kita meneruskan kehidupan sebagai khalifah ialah lelaki berpasangan dengan wanita. Maka bila lelaki berpasangan dengan wanita, tiba-tiba lelaki ni gatai tukar nak jadi wanita. Hak perempuan ni pula teri nak tukar jadi lelaki. Mana boleh? Dia dah langgar apa yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hari ni kerja ada satu department, tiba-tiba esok tuan-tuan pergi department tuan-tuan ni, tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan pergi duduk department orang lain. Saya malas dah duduk sana, saya nak tukar main department ni. Senang-senang macam tu, orang bagi dah. Siapa nak bagi? Ada sebab kenapa kita diletakkan di satu bahagian berdasarkan kepakaran, kebolehan kita. Macam tu juga ada tujuan Allah cipta kita hari ni lelaki, Allah cipta kita hari ni perempuan. Ada sebab. Untuk Allah ni setiap penciptaan dia tak ada saja-saja, tak ada seronok-seronok, tak ada. Ada sebab, ada tujuan. Kita kena cari apa sebab dan tujuan.
Maka kalau kita terus nak tukarkan gender kita tuan-tuan dalam keadaan macam ni, maka kita akan selamanya berada dalam kutukan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah pelihara ahli keturunan kita dan seluruh umat Islam daripada buat benda-benda yang macam ni, insya-Allah. Baik. Jadi malam ni kita akan masuk pada bab yang baru, dosa yang ke-21 pada muka surat 119. Di bawah tajuk mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Sudah tuan-tuan. Ni betul-betul tepek kena kat saya, kena kat tuan-tuan. Kena kat kita terus. Sebab lah kita nak buat apa? Cari ilmu. Selama ni kita duk cari ilmu, duk main kuliah, duk pergi ceramah, forum apa semua tuan-tuan. Ilmu tu kita sampaikan, kita simpan. Kalau kita simpan ilmu yang kita ada selama ni tuan-tuan, kita tak sebarkan, kita tengok orang buat benda salah sedangkan kita tahu apa yang betul, kita tak tegur, kita tak ajak tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan menyimpan ilmu, yang mana perangai ini tuan-tuan salah satu daripada mereka yang melakukan dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang akan mendapat laknat dan kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah Ustaz, malam ni ikut saya lah, ni tak mau dah mai. Mai pun buat apa, saya kena laknat. Bukan maksud dia macam tu. Maksud dia tuan-tuan, bila kita cari ilmu ni tuan-tuan, baru kehidupan kita lebih terurus. Baru kita nampak jalan untuk kita berbakti kepada Tuhan, untuk kita melakukan segala kebaikan sesama makhluk. Bukankah Nabi SAW dah bagi tahu dalam bab ilmu ni tuan-tuan? Ilmu ni benda asas. Bukti asas apa dia tuan-tuan? Bagaimana Allah Ta'ala turunkan wahyu pertama kepada Nabi SAW. Ayat apa tuan-tuan? Ayat solat? Dah. Ayat syurga? Dah. Allah cerita tentang apa? Iqra. Baca. Allah suruh kita menuntut ilmu. Suruh kita mencari pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan tak ada satu benda pun yang kita boleh buat. Maka Nabi bagi tahu siapa yang nak dunia, dia kena ada ilmu. Siapa nak akhirat pun dia kena ada ilmu. Dan Nabi habaq siapa yang nak dunia dan akhirat dua-dua sekali, dia kena ada ilmu. Hari ni dunia kita berjaya tuan-tuan. Kita belajar sampai degree, master, PhD tuan-tuan. Kita boleh duduk di satu-satu posisi, satu-satu pangkat tuan-tuan. Cemerlang kita punya pangkat tersebut. Kita kerja dengan sepenuh hati tuan-tuan. Sebab kita ada ilmu. Tapi kita jarang main masjid. Quran pun tak buka selalu. Sebab apa? Kita tak erti nak baca. Rugi. Sebab apa? Kita tak tuntut ilmu tentang solat. Kita tak belajar tentang ilmu pembacaan Al-Quran. Semua benda perlu ilmu. Dan ternyata tuan-tuan, ilmu yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, iaitu ilmu agama. Dalam ilmu pula dia ada pecah dua tuan-tuan, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Fardu ain ni tuan-tuan, perkara yang wajib ke atas setiap individu muslim, setiap daripada kita. Tak kira, tak boleh habaq ustaz ke, tak ustaz ke, driver Grab ke, apa ke, siapa pun dia, asalkan dia Islam, dia tertakluk kepada benda-benda macam ni. Ilmu fardu ain melibatkan ilmu fiqh, bab-bab ibadat, melibatkan ilmu akidah, pengetahuan tentang agama ketuhanan. Itu semua benda yang wajib, semua orang kena tahu. Hari ni tuan-tuan boleh jawab rukun solat berapa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh sebut 13. Cuba tanya di luar sana. Ramai lagi tak boleh nak sebut. Ramai lagi tak boleh nak baca Quran. Ramai lagi tak boleh nak buat perintah Allah. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu tak ada. Dan tak berasa nak tuntut ilmu tersebut. Tuan-tuan semayang lama dah. Macam mana tuan-tuan rasa awal-awal tuan-tuan semayang tu? Takkan terus-terus beranak-beranak mati semayang tak? Macam mana mula-mula kita tengok mak kita duduk semayang kat rumah. Walaupun waktu tu kita tak ingat apa lagi. Kemudian bila besar sikit, ayah kita mula ajak kita. Bila kita dah mula ada akal, mula kita main surah masjid. Ikut tok kita, ikut ayah kita. Kemudian pergi sekolah, guru-guru ajak. Kita pun dah boleh baca sikit-sikit kalimah Arab. Baru duk mula mengapai. Takbir tu macam mana. Bacaan tahiyat macam mana. Yang kata zikir-zikir rokok sujud tu macam mana. Sampai sekarang Alhamdulillah kita reti solat. Berdasarkan apa yang kita belajar dulu. Itulah ilmu. Dan untuk bab ibadah, Alhamdulillah, kita belajar dan kita amalkan. Serta kita ajak pula. Kalau tuan-tuan jumpa orang tak reti semayang, takkan tuan-tuan nak biar? Tuan-tuan akan ajak, ni benda ni, cara rokok ni salah ni. Dia yang betul dia macam ni. Kena macam ni. Ni bacaan Fatihah tak betul. Perbetul sikit sebutan tentang ni. Itu yang dimaksudkan mencari dan menyampaikan ilmu. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dapat berbagai ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kiralah ilmu tersebut diterjemahkan secara wahyu Allah Quran ataupun diceritakan sendiri, dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis tinggalan baginda.
Semua itu Nabi SAW dapat dan Nabi sampaikan. Nabi tak ada sembunyi walaupun satu benda, tuan-tuan. Tak ada satu benda pun. Sebab tu salah satu daripada sifat wajib Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Lawan dia kitman, menyembunyikan. Nabi-nabi, rasul-rasul tak boleh menyembunyikan segala bentuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu ilmu pun yang mereka tak sampaikan, yang mereka simpan. Tak ada. Kita hari ni kalau ada satu-satu kelebihan, contoh dia kemahiran. Ramai hari ni tuan-tuan, bila dia ada satu-satu kemahiran, dia nak ajar orang, dia tak ajar habis. Contoh bab masak. Kena tangan saya ni tuan-tuan, kalau kata masak ni, tu dia beratur orang tuan-tuan. Orang main tanya, ni macam mana nak buat? Adalah, ajarlah sikit macam mana nak buat bahan-bahan apa. Buhlah ni sikit, buhlah tu sikit. Dia sebut sikit-sikit, dia tak hamak betul-betul berapa kuantiti minyak mana. Kadang-kadang ada juga bab masak ni orang bukan tak mahu abang, dia tak reti. Saya tak habaq, tak reti berapa kilo, saya minta je. Ada juga jenis tauk tu. Tapi tak semua tuan-tuan, terutama bab kemahiran orang nak habaq semua. Pasal apa? Sekali aku habaq ada, dia buat habis aku. Kita duk takut benda macam tu. Kalau kita belajar bab ni tuan-tuan, bila kita sembunyi satu ilmu kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana kita telah melakukan satu dosa yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut tentang ilmu Allah tuan-tuan, surah Kahfi. Kalau selalu kita baca 10 terakhir, kita akan jumpa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, kalaulah lautan yang ada di muka bumi seluruhnya ni dijadikan tinta, dibuat dakwah. Ambil laut yang ada kat seluruh muka bumi ni, 70% bumi diliputi oleh air laut. Ambil semua 70% tu buat dakwah tuan-tuan. Tulis ilmu Allah, kalimah-kalimah Allah. Lanafidal bahr, Allah kata kering air laut. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum sempat kamu menulis segala ilmu Allah, tulis bagi habis. Tak habis lagi, laut tu dah kering. Walau ji'na bimithlihi madada, dah kering tadi, kami tambah balik, bagi balik macam asal, buat dakwah, tulis balik, pun tak habis lagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni kalau kita faham ayat tu tuan-tuan, apa yang ada ilmu kat kita ni tuan-tuan, besar tek gigi pun tak ada tuan-tuan. Nak habaq besar zarah pun belum tentu wujud ilmu-ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhan. Sikit sangat apa yang ada pada kita hari ni, tu pun kedekut, tu pun tak mau nak cerita. Kadang-kadang dia rasa tak mau cerita ni sebab dia takut terancam. Macam kita habaq tadi lah kan, nak habaq menu-menu, takut terancam. Tak kira orang lain buat sama macam dia, habis dia tak laku. Ada juga orang dia sembunyi ilmu tak mau cerita ni sebab dia duk habaq segan. Ish, mereka ni duk buat benda salah ni, nak hantar salah pergi lah tegur. Segan lah saya kita pergi tegur. Mereka kata apa, mereka kata kita ustaz lah, mereka kata kita sibuk hal orang lah, biar pergi kat mereka lah. Salah. Kalau Nabi SAW bersikap demikian tuan-tuan, nescaya Islam takkan sampai ke seluruh pelosok muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kesalahan wajib ditegur. Akan tetapi atas kelemahan manusia, sebab tu Nabi sebut kan dalam bab cegah maksiat ni kan, cegah kejahatan, keburukan. Nabi kata siapa-siapa yang melihat kemungkaran fayuwayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan. Ni orang paling hebat. Sama ada dengan kuasa dia, dengan kemampuan yang dia ada untuk cegah maksiat sebut daripada berlaku. Kalau tak boleh fa illam tastati' fa bi lisanih, maka gunakan lidah dia, pergi bercakap, bagi nasihat, marah, tegur. Tak boleh juga, segan juga, takut juga, fa illam tastati' fa bi qalbi, kurang-kurang gunalah hati dia dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah bagi hidayah, Allah buka petunjuk kebenaran. Hari ni kita tengok tuan-tuan maksiat, tak payah ambil maksiat kata tu orang minum arak ke apa ke, tak payah cerita gitu lah. Mudah ya, kita duk main semayang terlalu tuan-tuan, tak kira merata mana kita pergi semayang. Kita nampak kawan kita tak pergi semayang, kita tegur tak? Kita ada ajak dia sekali ya, oi mat, jom azan dah ni. Nak sebut hatu pun segan. Ni saya pun perangai gitu sama ya. Saya duk kata kat tuan-tuan ni benda buruk daripada diri saya. Kita duk naik motor, duk jalan kaki, duk pergi masjid ni, duk dengar azan. Kawan ni duk buat tak tahu, hak menjual, hak duk minum kopi, nak nyembang. Kita kenal dia. Nak buka mulut kata, jom pergi sembahyang lu. Nak buat yang tu pun susah. Sebab kita tak ada sifat nak menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu susahnya kita tuan-tuan. Jadi kita harap dengan kita tengok bab ni tuan-tuan, kita akan menjadi lebih semangat untuk menyampaikan segala amanah yang Allah Taala telah berikan kepada kita.
Ingat tuan-tuan, rajin menuntut ilmu ni ada kelebihan yang besar. Antaranya Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat kedudukan dua golongan. Pertama, alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kamu. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, kita cuba berakhlak seperti akhlak Nabi SAW, sedaya upaya buat kebaikan tuan-tuan, Allah angkat kedudukan kita. Dan yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang diberikan pengetahuan. Ilmu dia macam rezeki, dia tak main bergolek tuan. Duduk rumah goyang kaki kangkang duduk pisat, ilmu yang masuk dah tuan. Ilmu ni kita mesti keluar pergi cari. Atas kepayahan, atas kesusahan, atas keletihan, atas pengorbanan, baru ilmu tu masuk. Sebab tu atas perjuangan dan pengorbanan kita tuan-tuan, orang yang menuntut ilmu diletakkan di bawah pecahan fi sabilillah. Orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira tuan-tuan sekarang ni sedang dicatat oleh malaikat sebagai orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan. Sebab susahnya nak tuntut ilmu. Jadi bila kita dah susah tuntut ilmu tuan-tuan, semangat pada hari ini, azam, lepas ni aku akan sebarkan apa yang aku tahu. Kalau kita tegur orang marah kita tuan-tuan, sedih ke apa tuan? Kadang-kadang dia rasa kena marah sekali, dia serik dah. Tuan-tuan, selepas ni kalau kita tegur orang kata balik, hang suruh buat bagus lah, jaga diri hang sudah lah. Tuan-tuan, waktu tu kita kena buat apa tuan? Waktu tu saya nak amat tuan-tuan, senyumlah. Sambil fikir, oh rupanya macam ni Nabi SAW kena dulu. Kita rasa apa yang Nabi SAW kena dulu. Macam itulah Nabi kena. Bahkan Nabi kena lebih hebat daripada tu. Orang marah hamun kita sikit kan. Nabi bukan setakat tu tuan. Mereka hamun, mereka baling taik, mereka baling benda-benda busuk kat Nabi. Mereka tabak benda-benda tajam, paku-paku lah apa lah di jalan yang Nabi lalu. Lagi teruk dia buat kat Nabi SAW. Maka sekurang-kurangnya kita diberi peluang untuk rasa penderitaan dan apakah perasaan Nabi SAW. Senyum tuan-tuan. InsyaAllah kita akan lebih semangat. Tak rugi pun kalau kita tegur orang, orang tak berubah, orang marah kita, pahala kita dapat. Allah angkat dah kedudukan kita. Akan tetapi dengan kita tegur, kawan tu berubah. Hidayah milik Allah. Sebab kita tegur dia berubah, dia mula nak buat kebaikan tuan-tuan. Setiap kebaikan yang dia buat, pahala dia kita akan dapat. Yang kata ilmin yuntafa'u bih, Nabi sebut 3 perkara dah mati, amal berjalan. Salah satu dia ilmu yang bermanfaat. Setiap kali kita nak main masjid, kita duk panggil mamat, sudah-sudah tu, jomlah main jemaah lu, tua dah ni, dah mamat nak mati dah ni, jom jemaah. Main satu hari tergerak abang mat ni nak pergi jemaah. Dan sekali dia pergi tu, setiap 5 waktu dia akan pergi. Setiap kali abang mat pergi masjid disebabkan kita duk ajak dia tanpa jemu, akhirnya dia malu Allah kat kita ke apa kan, dia pergi dan dia teruskan. Setiap kali dia pergi masjid, pahala kita dapat. Padahal kita tak pergi, hak pergi tu bang mat. Itulah wawasan atau gagasan ilmu. Dalam Islam, ilmu dapat mesti sampai. Dapat tak boleh simpan. Kalau dapat simpan, tak jadi seperti Nabi, tak jadi seperti Rasul-Rasul. Okey, yang tu sekadar pengenalan, permulaan kita untuk nak faham. Sebab kita cari ilmu ni, alhamdulillah, tuan-tuan semua ni rajin cari ilmu. Saya jumpa tuan-tuan bukan kat sini ya tuan-tuan. Merata tempat, saya pergi sana tuan-tuan ada, saya pergi sini tuan-tuan ada. Kira tuan-tuan betul-betul satu orang yang sangat bersemangat cari ilmu tuan. Tapi kalau cari tak sampai, tak habis pencarian tu. Tak sempurna ilmu yang kita ada tuan. Kita tak mau kira ilmu tu sikit ke banyak. Saya tuan-tuan, kita ni level sama ya. Kita ni orang awam. Kita ni level sama ya tuan-tuan. Saya ni pun bukannya kata saya reti apa pun. Duk baca sama. Tuan-tuan pun boleh baca. Kalau nak baca, nak terang ni tuan-tuan pun boleh. Tapi antas kita duduk atas dasar perkongsian. Saya cakap, tuan-tuan terima. Kalau saya salah, tuan-tuan tegur. Ada tambahan, tuan-tuan bagi tahu. Kita kongsi tuan-tuan. Untuk memantapkan lagi ilmu kita. Seterusnya untuk kita berjuang di luar sana. Sekurang-kurangnya bila kita sampaikan ilmu tuan-tuan, kita telah mengikuti satu sunnah besar Nabi SAW yang namanya dakwah. Itulah dakwah. Yang jemaah-jemaah tabligh tu buat tu dakwah lah tuan-tuan. Menyampaikan ilmu pengetahuan, menyampaikan kebenaran. Sebenarnya kalau tuan-tuan sampaikan di luar, tuan-tuan dah bertabligh, tuan-tuan dah berdakwah. Cuma tuan-tuan tak register
Tak ada sistem buah kumpulan tabligh. Tu je. Dakwah ni skop dia luas. Tak ada masalah. Asalkan tuan-tuan terus nak berdakwah, buatlah macam mana pun. Ilmu yang ada kita sampai. Ada kita cerita. Tambah hari ni konteks nak menyampaikan ilmu lebih luas tuan-tuan. Kok tuan-tuan segan nak cakap dengan orang, tuan-tuan boleh hantar dalam bentuk media sosial. Tuan-tuan pergi kuliah, tuan-tuan belajar sambil ni, sehari balik lagi buat pula ringkasan. Okey, kuliah hari ni di sekian-sekian tempat, dia cerita tentang benda ni. Tuan-tuan forward grup tu, tuan-tuan forward grup ni, tuan-tuan forward dalam Facebook. Orang baca, ada orang yang akan forward pula. Orang yang forward tu akan memberi pahala kepada kita. Lagi mana orang baca? Orang baca tak ambil manfaat pun kita dapat pahala dah. Sebab kita menyampaikan ilmu. Yang baca ambil manfaat pula, lagi ganda pahala kita akan dapat. Kalau tak mampu bercakap, gunakan jari. Ini bab politik, bab artis, seronok forward. Tak rasa bersalah. Kadang-kadang benda tu benda fitnah. Kadang-kadang benda tu benda tak betul. Politik dia pasal ketak-ketak forward. Bab agama buat tak tahu. Salah. Kurang sikit lah dia punya betul itu. Okay, tuan, betapa pentingnya ilmu pengetahuan pada diri kita. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maksudnya, sesungguhnya yang takut melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Perkataan ulama dalam ayat ini bermaksud ulama yang tinggi makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat tersebut ialah sesungguhnya orang yang takut kepadaku di kalangan makhlukku ialah mereka yang mengerti tentang kekuatan, kemuliaan dan kehebatanku. Baik tuan-tuan, Allah mention dalam Quran antara hamba-hamba yang sentiasa berada di bawah ketakutan Allah adalah dipanggil sebagai ulama. Ulama ni tuan-tuan, dia maksud dia orang-orang yang berilmu pengetahuan. Orang yang berilmu dan dia amalkan ilmu dia. Biasanya hari ni kita, kalau di Malaysia ulama ni kita tengok siapa tuan-tuan? Tok-tok guru, ustaz-ustaz besar, orang-orang alim, kan? Bagaimana peribadi mereka? Bagaimana perhubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mereka menjaga ibadah mereka? Kita tengok pun kita malu tuan. Kita tengok, kita rasa kita ni dah kalah dah tuan-tuan. Ibadat mereka hebat tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ni orang yang diberikan ilmu dan mereka mengamalkan ilmu mereka. Yang mana ilmu itu telah mendatangkan takwa yang cukup besar dalam diri mereka. Di mana saja mereka sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hidup tuan-tuan, ibadat ni semua kita kena buat apa yang Allah suruh. Sebab setiap ibadat itu nak menghidupkan kita punya takwa tu. Orang yang rajin jaga solat dia elok-elok, mudah-mudahan dia bertambah takwa. Hari tu kita puasa Ramadan. Pasal apa Allah suruh puasa? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bertakwa. Kita mai cari ilmu pengetahuan. Sebab apa? Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, bertambah takwa kita. Setiap kebaikan ending dia akan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Semakin banyak ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tuntut tuan-tuan, semakin kerdil kita dan semakin takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang kita nak cari. Kita tak boleh habaq, oh saya ni bukan ulama, saya ni orang biasa. Ayat ni Allah tak tuju ke orang tertentu tau. Allah mention umum. Hampa juga boleh takut kat aku. Kalau hampa rajin menuntut ilmu, hampa amalkan dan hampa sampaikan apa ilmu yang ada pada hampa yang aku bagi. Hampa juga boleh tergolong sebahagian daripada ulama, orang yang berilmu. Semua orang boleh tuan. Masalah mau dengan tak mau saja. Hak tu kita duk kata tuan. Hari ni kita tengok dalam Pulau Pinang sudah tuan. Punya meriah majlis-majlis agama ni tuan. Surau, masjid, sama naik tuan-tuan. Semua hari-hari ada kuliah, ada ceramah. Tapi berapa kerat ramai. Hak ni yang ada tiap-tiap hari tuan-tuan. Kadang-kadang masjid ni dia buat program setahun sekali. Hak tu orang lagi ramai pada kuliah. Masjid apa tuan-tuan? Rumah terbuka Adil Fitri. Oh. Tuan-tuan pergi tuan-tuan. Pecah masjid, pecah surau kan. Pasal apa? Ada makan free.
Mungkin nak kena abang kot dekat AJK Masjid Syekh Usuk kita ni. Setiap kali kuliah tolong ada kambing golek 2 ekor kat luar ke apa ke, baru ramai orang mai. Mau si kanak sedai satu kedai ke apa ke. Orang tak berminat kepada ilmu pengetahuan. Orang tak minat namai duduk, orang rasa macam buang masa, tak ada apa. Dia pun duduk merepek apa tahu. Ustaz-ustaz tu pun bukan nak main menganyak. Dia pun duduk kira sampui hal tu, hal ni. Pandai-pandai dia pun duduk kata macam-macam. Tapi tambah makan apa main? Baguslah, main juga pijak rumah Allah SWT. Saya tak kata benda tu salah kan. Tapi nampak tak darjat. Kita ni hidup nak cari makan kan, nak cari redha. Sedangkan benda-benda yang ada pada setiap open house masjid surau tu, kita mampu dah nak beli kan? Mampu. Tekat nak makan kambing golek tu mampu sangat. Nak beli lem chop, tekat char kway teow, tekat nasi kanak sepinggan ke apa ke. Semua benda kita mampu beli. Tapi pasal apa kita memilih event-event tertentu baru kita nak bawa diri kita mai rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Adil ke kita? Tu bermakna kita ni ilmu ni kurang. Terbalik pula kita. Tuan-tuan jangan salah faham, saya tak abang open house ni benda tak boleh. Saya pun pergi. Cuma hari tu malam Sabtu baru ni saya tak boleh nak main sini. Sebab ada 7 jemputan. Daripada 7 masjid waktu yang sama semua lepas Isyak. Saya tak boleh nak pecah body saya ni 12 orang dan dia. Kan dalam keadaan macam tu tuan-tuan, orang mai untuk mencari makan, orang mai untuk berseronok. Tapi bila mai nak dapat kemuliaan, nak dapat ketinggian darjat, Allah tak bagi kat semua orang. Allah bagi kat hamba-hamba dia yang dia pilih. Sebab kita mai sini tuan-tuan, kita belajar serba sedikit daripada kalam-kalam Allah, daripada ilmu-ilmu Al-Quran. Allah sebut, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kemudian kami wariskan kitab-kitab kami, pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam Quran ni kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kepada mereka-mereka yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Tuan-tuan, kita ni semua pilihan Allah. Antara tuan-tuan dengan saya, siapa lebih mulia tuan-tuan? Tuan-tuan lebih mulia. Saya kalau kata contoh, mereka call, Ustaz, hari ni tak payah main lah, kuliah batal. Saya tak main. Tuan-tuan main tak? Tuan-tuan tetap akan main. Mulia lagi tuan-tuan banding dengan saya, orang yang duduk kat meja ceramah kuliah, cakap pandai ni. Sebab saya main atas jadual. Oh, hari ni tak ada batal. Agak-agak kalau batal saya buat apa tuan? Dia tidur kat rumah, relax. Tidak silap maghrib isyak pun tak jemaah duduk kat rumah gitu ya. Belum tentu. Jadi tuan-tuan main atas dasar apa? Atas dasar ilmu. Tuan-tuan seronok dengan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tuan-tuan dah jadi sebati. Mana kata Allah dah angkat kedudukan kita. Moga Allah tinggikan setingginya kedudukan kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Cuma tuan-tuan kena muhasabah sikit dalam bab ilmu ni. Kita tak perlu jadi ulama. Tapi balik pada bab yang kita tengok ni. Selama ni apa aku dapat, aku dah sampai ke belum? Kalau aku nampak orang buat salah, aku tegur ke tak? Aku perbetul ke tak? Dalam rumah aku ni, isteri aku, anak-anak aku, suami aku, betul tak semua benda? Ada kadang-kadang salah dia buat, aku marah dah. Aku bagi tahu dah. Yang tu lah kita kena muhasabah sikit dalam bab ilmu ni. Kalau ada apa yang terkurang tuan-tuan, kita perbetul hal tu tuan-tuan. Nescaya tuan-tuan antara calon yang akan masuk Firdaus Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin. Sebab kita buat benda betul dah, cuma sikit-sikit lagi yang nak perbetul. Kan? Basic tu kita ada dah. Tuan-tuan tak nak masalah nak duduk dekat majlis ilmu, kuliah, ceramah, forum ke apakah, ramai pila mana-mana ustaz pun. Habis ke 10 11 pun tak nak masalah, aku boleh zikir biji mata. Tuan-tuan okey, tuan-tuan dah seronok dah. Cuma 1-2 benda lagi ya. Sebab tuan-tuan bila kita dapat ilmu, memang pada dulu lagi tuan-tuan, orang tak minat dengan ilmu ni. Sebab tu tak ramai orang yang boleh jadi ustaz. Kalau kata majlis ilmu ni setiap kali buat kuliah tuan-tuan, mana-mana tempat pun dia serupa Ustaz saya terus mai tuan-tuan, pandai seluruh orang Penang ni. Jadi siapa nak sibang semua pakat tahu. Jadilah ni Allah Taala pundakkan ke atas tuan-tuan. Tuan-tuan belajar bab solat, tuan-tuan belajar bab puasa, tuan-tuan belajar bab mencuri, tuan-tuan belajar bab mengumpat, bab fitnah, semua tuan-tuan tahu. Maka bila tuan-tuan lalu situasi tu, Allah nak tengok dia ni nak sampai ke tak apa yang dia tahu. Itu jadi masalah juga. Sebenarnya benda ni dia lebih membawa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan, jangan takut untuk menegur. Jangan takut nak dakwah tuan-tuan. Bab dakwah kita kena belajar sikit.
Jangan main dakwah ikut dah. Nampak orang buat salah, jerit depan orang lain bagi dia malu, hak tu salah lah. Sebab tu dalam bab dakwah ni pun Allah Ta'ala ajak juga kita. Dalam Quran Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan mereka, ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana. Wa mau'izatil hasanah, dengan menunjuk contoh yang mulia. Maksud dia bila kita nak tegur orang tak semayang contoh, kita ni kena semayang dulu. Kita nak tegur orang jangan mengumpat, kita ni bukan kaki mengata ke orang. Yang ni kita apalah hampa daripada muda sampai ketua kerja kata ke orang dah ni, hang pun sama lah. Kita pun sama adik baru pagi tadi kita mengumpat dengan mereka, petang ni kita nak sihat mereka. Hak tu pun jam juga, kita dikenal balik. Sekurang-kurang bila kita nak dakwah ke orang tuan-tuan, kita kena dakwah diri kita dulu. Bila kita main mengaji, kita belajar, oh benda ni salah, benda ni aku kena tinggal, kita taubat ke Allah, kita tak buat dah benda tu, baru kita tegur orang. Sebab tu ilmu boleh menaikkan kedudukan kita, sebab kita berhenti buat maksiat dan kita ajak orang sama-sama berhenti. Boleh tuan-tuan benda ni. Tak perlu tunggu ada title ustaz, tak perlu tunggu orang panggil kita tok guru, tak perlu. Tuan-tuan mampu dah tuan nak pergi tegur setiap orang yang buat salah, mampu. Jadi saya harap kita akan lebih semangat untuk nak ikut perjuangan Nabi SAW ni tuan-tuan. Baik. Berkata Mujahid dan Sya'bi, orang yang alim itu ialah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata alim ni tuan-tuan, orang yang takut kepada Allah. Hari ni tuan-tuan, kita ada takut kepada Allah? Ada tuan-tuan. Bukti dia tadi tuan-tuan boleh main maghrib berjemaah itu juga adalah tanda takut kepada Allah. Sebab tuan-tuan tahu Allah sedang memanggil kita pada waktu maghrib tadi. Kita main dalam keadaan mungkin kita penat, baru balik kerja dengan panas. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca steady sikit kan. Dia mendung lama, dia pun tadi pagi hujan sikit pun semua. Kena tengok kemarin dulu, boleh tahan tak dia pagi dia memang panas kan. Dalam keadaan cuaca tak menentu dah ni pun, dalam keadaan letih, mungkin kita sakit lutut, mungkin ada demam-demam tu semua sikit. Tapi kita main juga tuan. Ini menunjukkan kita ada takut ke Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni tuan-tuan, kalau nak cerita semua, kalau kata bab kabair di 70 dosa besar ni tuan-tuan, semua benda ni kita dapat jauhkan kalau kita takut ke Allah Subhanahu wa taala. Cerita hari ni kita boleh buat dosa, kita boleh tinggal benda Allah suruh buat sebab kita tak takut ke Allah. Tuan-tuan, saya lalu benda tu. Dalam keadaan saya duk jaga-jaga tuan-tuan, Allah Taala uji kita dengan syaitan, dengan nafsu yang kita sendiri kalah. Bukan salah Allah pun, salah kita. Sedangkan benda yang saya buat ni tuan-tuan, saya tahu benda ni tak boleh buat. Saya habaq pula ke orang, jangan buat. Tapi saya buat. Dan bila kita sedar dah tuan-tuan, kita ni salah tuan-tuan. Balik ke Allah, taubat ke Allah, mohon ampun kepada Allah. Bila Allah ampun kita tuan-tuan, kita akan hadir takwa tu dalam diri dan hati kita. Hari ni kita nak cari apa? Nak cari takwa lah. Bukan nak cari apa tuan-tuan? Bukan nak cari kedudukan tinggi-tinggi kat dunia. Terang mana tuan-tuan? Kalau kita lah ni lah orang yang paling tinggi kedudukan dalam Malaysia. Katalah Malaysia ni paling tinggi yang di Betul Agung. Kita ni atas yang di Betul Agung. Kita duduk satu tangga di atas Agung tuan-tuan. Mati kita, pangkat tu pergi mana? Tak dan kita masuk kubur, ada orang ganti kita. Benda tu, benda stay kat sini. Benda yang stay kat dunia, jangan heran. Apa lagi benda stay kat dunia? Harta. Jangan heran dengan harta. Benda yang akan duduk dengan kita apa? Ilmu dan amal. Benda tu, kita masuk kubur, dia pergi kubur. Kita bangun ke akhirat, dia akan duduk dengan kita. Bawa benda tu. Cari benda tu. Benda tu yang nak hadirkan takut ke Allah. Saya pernah sebut sekali dua kat sini tuan-tuan. Hari ni nak sebut balik. Cuba kita muhasabah sat diri kita sekarang ni tuan-tuan. Selama kita dah buat maksiat sebelum ni, muda-muda kita dulu ni tuan-tuan, ketika mungkinlah ada kita berzina, ada kita minum arak, ada kita berjudi, ada kita buat apa-apa dosa yang tak ada larang tuan-tuan. Waktu kita buat dosa tu, kita ingat tak Allah? Ketika kita duk buat maksiat tu sedang berlangsung tuan-tuan, Allah ni ada dalam pemikiran kita? Tak ada. Kalau ada, confirm tak apa? Sebab itulah ni kita kena menuntut ilmu banyak tuan-tuan. Tama-tama berkaitan dengan Allah supaya fikiran kita ni tak ada benda lain melainkan Allah. Pergi mana pun Allah ada dengan kita. Pergi mana pun kita sedang Allah melihat. Apa yang kita nak buat, kita tengok pula kiri kanan ni. Duk ada wakil Allah duk catat. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah sebut dalam Quran.
Tak ada satu lafaz pun yang hampa ucapkan, melainkan semuanya dicatat raqib dan atid. Benda ni mai pada mana? Mai pada ilmu. Kita rajin pergi mengaji, rajin pergi kuliah, ustaz-ustaz duk ajar tuan-tuan, maka kita dapat pengetahuan. Bertambah takut kita, takkan nak buat aku ni duk catat ni. Kecuali kalau kita tak percaya, tu lain cerita lah. Hari ni semua yang ada di sini semua orang beriman, semua percaya. Percaya kepada benda-benda gaib, percaya benda yang akan datang. Sebab tu ilmu ni penting tuan-tuan. Maka Ibnu Abbas kata tuan-tuan, nak jadi orang alim cukup apabila kita sentiasa berasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, adil Allah. Allah tak kata yang akan masuk syurga ni ustaz saya. Ada Allah kata begitu, ada Nabi sebut tak? Allah tak kata yang akan masuk syurga ni orang yang berilmu saja, tak? Berapa ramai orang berilmu tapi masuk neraka? Tapi Allah kata yang akan masuk syurga orang yang takwa kepada dia, yang beriman kepada dia. Makna kata kita ni orang nampak kita orang awam ni, orang biasa. Kita pula kerja bukan bahagian agama. Mungkin kita kerja oil and gas ke apa, kata tak kena mengena dengan agama pun orang kata. Tapi sebab kita ada takwa, kita jaga amal ibadat, kita tinggal larangan tegahan, Allah Ta'ala letakkan kita di tempat yang mulia. Sebab disebut di sini, orang yang bertakwa ialah orang yang alim. Maka jangan rasa diri kita ni serba kekurangan. Jangan tuan-tuan. Berbangga dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sekarang ni, dan tingkatkan azam untuk terus nak buat kebaikan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Berkata Sayyidina Rabi'ah bin Anas, sesiapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya dia bukanlah di kalangan orang yang alim. Mana kata, siapa yang tak takut ke Allah, buat apa benda yang Allah Ta'ala kata jangan buat, benda yang Allah minta dia buat tak tahu, dia tinggal, orang ni bukan orang alim. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah kami menerangkan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 159. Tuan-tuan faham ayat ni? Hari ni kita ada pengetahuan, hari ni kita ada sedikit ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang halal, tentang haram, tentang boleh, tentang tak boleh, mungkin dalam bab ibadat, dalam bab fiqh atau apa-apa, bab makan dan sebagainya. Dan kita nampak di hadapan kita orang buat kemungkaran. Mungkin orang buat kemungkaran ni disebabkan memang dia langgar, disebabkan dia ni satu orang yang tak mau ikut perintah Allah, ataupun mungkin dia jahil, dia tak tahu benda tu tak boleh. Maka kita hari ni bila duduk depan dia, kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena tegur. Tapi kita tak tegur, kita sembunyikan. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita? Ulaika yal'anuhumullah. Allah bagi laknat Allah ke atas kita. Bukan setakat Allah laknat, wa yal'anuhumul la'inun, dan seluruh makhluk Allah melaknat kita. Oh, berat tuan-tuan, berat. Sebab hari ni kita yakinlah 99.99999% orang yang buat maksiat ni dia tahu benda tu tak boleh buat. Ada lagi orang tak tahu kata judi dia haram. Ada lagi kalau orang Islam tak tahu kata minum arak dia tak boleh. Kita dengar pun kita rasa macam tak logik kan. Tambah-tambah dia Malaysia dia pula tuan. Ya ke arak haram? Saya tak tahu pun. Betul, saya tak pernah tahu. Kalau saya tahu takkan lah saya nak buat. Oh, kita pun Muhammad ni betul. Takkan tak tahu benda-benda macam tu kan. Kita pun akan jadi was-was. Bukan tak mau sangka baik, tapi nampak macam ni ayat pelepas diri ni. Tak kisahlah apa pun yang berlaku tuan-tuan. Bila kita berada di tempat untuk memberi ilmu, menyampaikan kebenaran, di mana kita pada waktu tu? Kalau kita memilih untuk berdiam diri, untuk biar saja maksiat itu berjalan, ingat ayat ni. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kita sedang dilaknat Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sedikit penerangan pada ayat ni dalam kitab asal. Ayat ini diturunkan menjelaskan dari hal para ulama dari kaum Yahudi yang selalu mengelirukan permasalahan. Dan yang dimaksudkan dengan keterangan iaitu dari hal hukum rejam, hukum pidana dan hukum-hukum yang lain. Manakala yang dimaksudkan dengan petunjuk iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua sifat-sifatnya yang sudah tersebut di dalam kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Dan setelah kami menerangkan kepada manusia, terjemahan daripada ayat, kami menerangkan kepada manusia, yakni kaum Bani Israel di dalam kitab mereka iaitu Taurat. Perkataan mereka, yakni orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, mereka itu akan dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para yang melaknati. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semua yang ada di muka alam ini kecuali bangsa jin dan manusia. Jadi tuan-tuan, ayat ni asal dia diturunkan kepada orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka telah pun tahu tentang kehadiran kedatangan Rasul akhir zaman. Bahkan tuan-tuan, setiap Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW semua telah pun menceritakan kepada umat-umat mereka tentang Nabi SAW. Contoh Allah sebut dalam Quran. Kalau kita tengok yang ni, bagaimana tuju kepada kaum Yahudi. Yahudi ni antaranya Nabi dia siapa? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kan? Contoh kita ambil Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa cerita kepada kaum dia tentang kedatangan Nabi SAW. Bahkan daripada Nabi Adam lagi tuan-tuan, semuanya dah bercerita tentang kemuliaan dan kedatangan Nabi SAW. Apatah lagi dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, semua ada cerita pasal Nabi. Tapi kaum Yahudi, mereka tahu tentang Nabi SAW, tapi mereka tak boleh terima sebab Nabi Muhammad SAW datang daripada bangsa Arab, bukan daripada kaum mereka. Sebab tu mereka tak mau mengakui, mereka tak mau terima, sedangkan mereka mengetahui. Maka mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak amal ayat ni tuju kat mereka? Kita tak kena. Sama tuan, Quran ni hudan wa rahmah, petunjuk dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni kita pun bila ada kebenaran kita tak sampaikan, kita sembunyi, kita simpan, kita juga sama dilaknat seperti mana kaum-kaum Yahudi dahulu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berat tak tuan-tuan tugasan orang yang ada ilmu ni tuan-tuan? Berat ke tak? Berat. Kalau tuan-tuan pernah baca sekali sirah Nabi SAW, berat tak tuan-tuan perjuangan Nabi? Berat. Perjuangan Nabi menyampaikan ilmu. Perjuangan Nabi membawa kebenaran. Tambahan pula, benda tu menjadi lebih berat buat Nabi apabila kebenaran yang cuba disampaikan itu dibantah. Hari ni tuan-tuan, kita duduk dalam kuliah-kuliah majlis ilmu masjid, biasanya lah tuan-tuan, mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, mana-mana tempat pun kalau dia duduk cakap, dia duduk hujah bagi kita agak-agak, yang duduk dengar ni, dengar ya. Ada ustaz ni, saya nak tanya, ustaz ajak ni salah, payahlah kita nak jumpa. Biasanya dia akan ni kena dia tengok lambat sikit, dia ni tak berhenti ke, dia nampak dah duduk bergerak bimai-bimai, duduk mengok dah 3 kali, dia bagi signal kat kita pun berhenti lah. Yang tu yang kita nampak kan. Tak ada orang nak bantah kita, tak ada orang nak lawan kita, tak ada. Tapi Nabi SAW tuan-tuan dibantah, dilawan depan-depan muka, berterang-terangan. Kalau Nabi SAW macam tu punya hebat, takkan kita hari ni sikit-sikit tak mampu kita nak buat? Lemahnya iman kita. Jauhnya kedudukan kita daripada nak mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ilmu ni tuan-tuan, Imam Waqi' bagi tahu kat Imam Syafi'i, al-ilmu nur. Ilmu ni cahaya. Ilmu ni satu kebaikan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang beriman, orang-orang soleh kan tuan-tuan, kebanyakannya berilmu. Sebab apa? Dengan ilmu lah mereka soleh. Dengan ilmu lah mereka nampak kebenaran. Dengan ilmu lah bertambah khusyuk mereka beribadat kepada Allah. Dengan ilmu lah mereka ada kekuatan nak tinggal maksiat. Semua dengan ilmu. Cuma mai kita hari ni bila kita sebut ilmu tambah-tambah. Sebut orang berilmu tak apa lagi. Jangan sebut nama ulama.
Sebut nama ulama, orang kata apa? Dia ni sembang politik. Pening. Allah sebut dalam Quran kot. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Siapa-siapa yang takut ke Allah, tak kira parti, tak kira color, tak kira bagaimana kedudukan, dia ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata alim ulama ni tuan-tuan, satu orang yang sangat dihormati oleh kita. Adakah mereka nak kita hormat? Tak. Kita tengok mereka, kita berasa nak hormat. Kita berasa malu Allah segan, rasa nak pergi menyalam, nak ambil berkat. Sebab kita tahu tingginya ilmu mereka dan mereka mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Tapi dari satu segi tak perlulah kita nak dapatkan semata-mata redha makhluk. Nak dapatkan kemuliaan makhluk, tak perlu tuan. Kita ni buat benda jangan kerana makhluk. Kita buat kerana Allah. Tambah benda libatkan ilmu pengetahuan ni tuan-tuan. Kita buat untuk Allah, Allah jadikan makhluk hormat kita. Makhluk muliakan kita. Dengan syarat sentiasa duduk di atas saf, jangan takut, jangan kentang. Orang nak kata apa kata. Kadang-kadang sampai kita diugut, jangan cakap sangat benda-benda macam ni, saya boleh kena buang kerja dan sebagainya. Oh, bila dia main sikit-sikit ugutannya tu, kita pun tahu macam mana. Saya pun pernah tak? Pernah kena macam tu, pernah kena panggil, pernah sampai kata polis daripada KL pun call suruh pergi bagi keterangan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah sehingga sekarang Allah bagi kekuatan, dan saya harap tuan-tuan juga ada kekuatan yang macam tu. Sama-sama kita lawan tuan-tuan. Hari ni agama berada di penghujung-penghujung waktu yang mana fitnah-fitnah besar akan datang untuk melanggar agama kita ni tuan-tuan. Hanya orang yang memegang dengan agama saya orang akan berjaya tuan-tuan. Saya tak mau cerita lah bab konspirasi tuan, tapi 2024 ni adalah satu nombor yang cukup menakutkan sebenarnya. Kalau tuan-tuan rajin mengaji tuan-tuan, tuan-tuan akan dapat 2024 ni tahun yang sangat menakutkan. Apa-apa saja boleh berlaku pada 2024. Banyak dah tanda-tanda yang disebut oleh Nabi SAW tentang kebangkitan, tentang peristiwa akhir zaman ni, semua hampir dah nak melengkap dah tuan-tuan. Tinggal satu dua benda lagi yang tak berlaku. Terbitnya matahari daripada barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj, turunnya Nabi Isa AS. Hak tu tak berlaku lagi. Hak lain semua jadi dah. Arab jadi hijau tu dia, lebih hijau daripada kita. Kita pula hari ni jadi apa? Kering kontang. Arab subur ni macam tu tuan-tuan. Masalah demi masalah berlaku kepada kita. Mana kata tuan-tuan, dalam keadaan mungkinlah inilah hujung-hujung waktu kita tuan-tuan, jangan berhenti menuntut ilmu. Jangan berhenti untuk menegakkan kebenaran atas apa yang kita tahu. Jalan dia tuan-tuan, kemuliaan kita di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya mereka yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling banyak takwanya di kalangan kamu. Makin takut kita kepada Allah, makin mulia kedudukan kita di sisi Allah. Orang lain biar pergi. Orang nak kata apa, orang katalah. Hampa nak sebut apa, sebutlah. Cukup aku dengan Allah. Biar aku buat ni untuk Allah, kerana Allah, demi Allah. Maka tuan-tuan teruskan tuntut ilmu. Jangan tuan-tuan rasa apa tuan-tuan buat ni tak ada makna. Sebenarnya besar pengorbanan tuan-tuan. Yang mana nanti kalau tuan-tuan tengok pahala dia nanti tuan-tuan, awaklah aku tak duduk lama. Awaklah banyak ni ya pahala aku buat. Padahal aku tahu lagi ada banyak ilmu cuci-cuci aku tak pi, aku saja duduk rumah keluar. Kalau aku tak aku pi dah kuliah-kuliah. Bila kita tengok pahala dan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, pada hari dibuka seluruh hijab-hijab kita. Maka teruskan cari jalan, apa saja jalan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, untuk menambahkan takut kita kepada Allah, untuk mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas.
Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan orang amalkan, selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sebarkan pengetahuan walaupun satu tuan-tuan, mudah-mudahan itulah asbab kita diteruskan pahala kita sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضل وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.